fatwa Yusuf Qaradawi tentang gelatin babi yang ditransformasi menjadi halal, adakah fatwa hanya sesuai di negara kafir harbi? Tuan-tuan, kita katakan masalah khilaf, masalah pendapat dan pandangan yang akan menentukan pengamalannya ialah pihak berkuasa. Sebab itu kaedah kawan fiqh yang menyebut al-hakimu yarfa'ul khilaf. Hakim akan menyelesaikan persoalan khilaf. Bila persoalan ini khilaf antara para alim ulama, hakim yang akan menentukan hala tuju dasar negara. Bila hakim, maksud hakim ialah pemerintah. Pemerintah kata kita base pada ahli-ahli fatwa sebagai unsur babi dalam masakan dan apa saja maka hukumnya haram, maka itu yang menjadi pegangan kita, maka wajib kita berpegang sebagai orang yang berada di bawah kita katakan hakim. Allahumma illa melainkan orang tu orang alim, dia berilmu, maka dia tidak perlu pegang dengan fatwa orang lain, dia peganglah fatwa dia. Tapi secara kita katakan pengamalan, secara penguatkuasaan, maka perlu diikut apa kata pemerintah dalam hal khilaf. Sebab itu memang khilaf dibenarkan dalam Islam. Tapi untuk menyatukan umat dan sebagainya, maka pemerintah kena mainkan peranan. Semua khilaf itu okey. Sebab itu dalam kerajaan Salahuddin Al-Ayyubi, kita kaji lihat macam mana Salahuddin Ayyubi yang menyelesaikan masalah khilaf. Bila Universiti Al-Azhar asalnya diasaskan oleh Raja Syiah, Kerajaan Fatimiyah, Mu'izzud Daulah. Maka bila Salahuddin Al-Ayyubi berjaya menjatuhkan Kerajaan Fatimiyah Syiah di Mesir, maka dia mula menjadikan Universiti Al-Azhar sebagai pusat ilmu ahli sunnah wal jamaah. Maka semua mazhab dibenarkan diajar di Universiti Al-Azhar. Dan setiap mazhab ada muftinya sendiri, qadhinya sendiri. Bila mana-mana rakyat yang bermazhab itu nak selesaikan masalah, dia akan pergi pada mufti dia, qadhinya. Tetapi masalah yang berbaik kepentingan negara, semua qadhi-qadhi mazhab perlu rujuk pada mazhab Syafi'i. Dan kata-kata mazhab Syafi'i menjadi pemutus kepada semua dasar dan hukum dalam hal yang memerlukan penyatuan. Sebab itu Salahuddin Al-Ayyubi, dia bermazhab Syafi'i, gurunya Al-Hafiz Ibn Asakir bermazhab Syafi'i, maka dia mengambil sikap menyebarkan mazhab Syafi'i. Dalam masa yang sama membenarkan mazhab lain dikembangkan di Universiti Al-Azhar, bahawa dijadikan sebagai pembelajaran. Namun dalam isu khilaf, kalau khilaf itu tidak membabitkan kepentingan nasional, maka masing-masing ikut mazhab masing-masing. Contoh cara sembahyang tarawih berapa, itu ikut pandai kamu lah. Tapi bila berkait dengan masalah kenegaraan, maka mazhab Syafi'i menjadi asas rujukan pada semua mazhab. Dia menjadi qadhi qudah. Maka itu yang dipakai. Lihat kaedah yang telah dipahami oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi dan demikian yang lain-lain. Bahawa bila berlaku persidangan ini, kita tunggu apa kata pihak berkuasa. Dia semua orang boleh beri pendapat, pandangan. Asalkan ada ilmu, okey, masya-Allah, ahlan wa sahlan. Tapi dari sudut memutuskan hal terakhir, pemerintah. Yang mereka putuskan, maka kita ikut. Itu caranya dalam kaedah bermazhab. Dia ada adab dia.